Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Dalam edisi Darah Muda kali ini anda bersama saya Diah Muhammad Jaiz dan kini saya berada di Universiti Putra Malaysia atau UPM. Kenapa saya ada kat sini? Kerana saya nak dengarkan sendiri apakah pandangan golongan muda ini berkenaan dengan aktiviti kesukarelawanan. Sukarelawan ini, apa yang kita boleh kaitkan dengan sukarelawanan ialah kita membantu orang. Jadi apabila saya membantu orang, saya rasa macam bila saya dapat lihat hasil kerja itu, saya rasa macam happy. Jadi saya macam minat lah. Pertama sekali bila first year, saya nak menimba pengalaman lah dalam bidang-bidang seperti ini. Kesukarelawanan ni bukanlah orang kata satu yang asing daripada semua orang. Sebenarnya semua orang ada kesukarelawanan diri sendiri. Bermula daripada paling simple orang kata kesukarelawanan dari rumah. Contohnya adalah membantu ibu sendiri. Itu contoh yang paling senang lah orang kata. Saya rasa macam saya lagi banyak diimmerskan dengan perkara-perkara baru dan diajarkan macam mana cara untuk kita hidup dengan lebih baik lah. Sebab bila kita tahu sukarelawan ni kita ada banyak. Kita ada sukarelawan kepada kanak-kanak, kepada komuniti, kepada pelajar sendiri. Dalam aktiviti sukarelawan ni banyak betul saya perolehi. Pertama sekali adalah saya punya leadership. Saya punya communication between others kan. So daripada situlah saya boleh luaskan saya punya networking. Dalam networking tu lah kita dalam masa sama dalam aktiviti sukarelawan ni saya akan jumpa lebih ramai orang yang pelbagai sifat. Daripada situ saya boleh jenis orang yang sifat dia bertanggungjawab atau orang lain tu. Dari situlah saya akan menilai orang tu dari segi apa kecenderungan dia. Kesukarelawanan ni dapat membentuk jati diri sendiri dan juga akan meningkatkan nilai seseorang ini untuk menjadi seorang yang lebih bagus lah. So ia bukanlah orang kata saya saja nak tolong and then kita keluar. Sebenarnya kesukarelawanan akan membantu diri sendiri juga. So bukan je kita contoh memberi sumbangan, kita tolong dia, tak. Sebenarnya kita membantu diri kita sendiri juga pada masa yang sama. Mengimprove diri kita lah senang cerita. Sukarelawan ni dia dapat mengajar saya untuk berinteraksi dengan orang ramai dan sekaligus dapat meningkatkan saya punya self-esteem. Maksudnya saya boleh bercakap dengan orang, saya boleh membuat kerja yang itu dan ini, dan saya rasa macam sukarelawan ini dapat membina saya punya rasa spirit dengan saya punya keyakinan untuk menjadi orang kata pemimpin dan juga manusia lebih berjaya lah pada masa hadapan. Orang muda ni dia masih bertenaga dan masih bersemangat. Jadi apabila kita menyertai aktiviti sukarelawanan ni, kita macam lebih bermotivasi. Di mana kalau kita nak dibandingkan sekarang ni kan macam orang-orang yang sudah bukan nak kata tua tapi orang-orang dewasa, sekarang mereka lebih tertumpu kepada pekerjaan dan keluarga mereka, di mana orang muda ini mempunyai masa yang lebih lagi. Sekarang ni kita mempunyai masa yang agak banyak. Jadi digalakkanlah untuk kita tertimba dalam bidang sukarelawanan ini. Dalam aktiviti sukarelawanan kita boleh tahu sifat diri dalam kita sendiri macam mana. Sebab kalau selagi kita cuba, kita tahu aku ni tak ada sifat membantu orang, sifat-sifat nilai-nilai murni dalam diri kita tak nampak. Tapi dalam aktiviti sukarelawan lah kita baru nampak sifat-sifat nilai murni yang ada pada diri kita. Apabila kita dah membantu orang, kita dah bergiat dalam kesukarelawanan ni, pertama sekali adalah ia seronok sebenarnya. Kita dah membantu orang, kita boleh membuatkan orang suka, kita boleh membuat orang senang dengan keadaan sekeliling dia. Kalau anda tak cuba, anda takkan tahu. So saya cakap kalau anda cuba dan ceburkan diri dalam sukarelawan, baru anda akan nampak yang sebenarnya sukarelawan ni memang sangat besar, luas dan saya cakap best. Kepada sebuah keluarga Malaysia di luar sana, saya harap anda berada dalam keadaan yang baik, sihat walafiat dan berasa gembira dengan apa saja yang anda lakukan sekarang. Tetapi ketika ini anda sedang menyaksikan Darah Muda Musim Baharu dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Dan sebelum kita mengurat langkah lebih jauh dengan tajuk yang kami bawakan pada malam ini,
sedikit penghargaan juga kita berikan kepada taja Ansat oleh Majlis Reka Bentuk Malaysia ataupun MRM, Agensi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI. Dan untuk pengetahuan anda, set ini adalah daripada siri Arte Como yang telah mendapat penganugerahan Malaysia Good Design Award oleh MRM dan direka oleh seorang pereka muda berusia 33 tahun, saudara Muhammad Sujak bin Hasbollah, yang dikeluarkan syarikat tempatan Oasis Furniture Industries Sdn Bhd. Baik, seperti mana yang anda saksikan klip di awal rancangan tadi, malam ini kita akan berbincang berkenaan dengan impak kesukarelawanan dalam kalangan belia. Dan oleh itu kami bawakan anda seorang tetamu yang sudah biasa dengan aktiviti kesukarelawanan ini dan pastinya beliau masih lagi muda. Kita ada Cik Farah Izzati Fakrullah yang merupakan Timbalan Naib yang dipertua Sukarelawan Siswa Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP Universiti Putra Malaysia. Apa khabar Farah? Alhamdulillah sihat. Sihat, Alhamdulillah sihat. Baik Farah, di awal tadi kita ada menyaksikan bagaimana ada beberapa orang pelajar lah yang berkongsi bagaimana mereka boleh terlibat dengan aktiviti sukarelawan ini dan apakah yang mereka perolehi daripada menyertai aktiviti kesukarelawanan ini. Bagi Farah sendiri, bagaimana mula-mula tu Farah boleh nak tercetus hati untuk terlibat dalam aktiviti sukarelawan ni? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi sebenarnya tercetusnya saya dalam bidang kesukarelawan ni bila mana ketika itu saya tahun 1, SEM 1, kita dalam UPM ni perlu ambil kelas co-curriculum berkredit. Jadi time tu saya ambil kelas pembangunan dan kesukarelawanan dan versi saya ketika itu Miss Alia. Dia minta saya jadi timbalan pengarah. Jadi time tu saya tak nak sebenarnya, tapi dia cakap saya tak suka orang yang cakap no. Saya pun okey, terpaksa saya okey, baiklah saya boleh. Dan ketika itu kami nak buat projek. Kita ni dalam kelas tu kita kena buat program kesukarelawanan. Jadi apa yang kita nak buat ni? Jadi kita buat projek tandas bersih. Bila kita buat projek tandas bersih, time tu kita dalam PKP, nak pergi turun padang pun tak boleh. Jadi apa yang kita nak buat? Kita pun okey, baiklah kita bagi sumbangan lah. Kita bagi sumbangan dekat sekolah di Pulau Pinang kalau tak silap saya, sekolah rendah. Dan kita nak buat sumbangan, kita bagi sumbangan, kita kena cari dana. Nak cari dana tu kita berniaga. Jadi time tu kita berniaga cookies, kita tiap-tiap hari lah post ni nak cari customer. Padahal diri sendiri tak minat pun berniaga. Bidang kesukarelawan tak minat juga. Time tu lah bermulanya bermula titik saya dalam bidang kesukarelawanan. Dan habis je kelas tu, Miss Alan ni, Farah, awak nak join Kelab Insan? Saya pun, okey boleh. Dan Kelab Insan tu pula lah macam-macam aktiviti kesukarelawanan yang dianjurkan oleh kelab tersebut. Hari tu misi banjir ajak saya. Jadi saya ikut banjir, kita turun padang kan, membersihkan kawasan yang telah tercemar dengan lumpur-lumpur. Dan program plugging contohnya, kita plug sampah, kita sambil jogging. Macam-macam lah, itulah antara titik mula saya dalam bidang kesukarelawanan ni. Baik, jadi kalau kita lihat juga salah satu isu yang selalu dibincangkan dalam aktiviti kesukarelawanan ini adalah mereka ini pada awalnya rasa tak nak buat, mereka rasa terpaksa. Macam juga Farah tadilah, awal-awalnya rasa terpaksa. Jadi bagi Farah sendiri, mungkin boleh berkongsi tips kepada mereka di luar sana bagaimana nak menimbulkan keikhlasan dalam melakukan aktiviti sukarelawan ini. Betul, okey. Sebenarnya untuk kita mula, untuk kita minat sesuatu perkara, kita kena paksa diri dulu. Macam solat lah, dulu kecil-kecil dahulu, kena paksa solat dengan parents. Awalnya tak minat, kena paksa, kenapa aku kena solat? Tapi bila dah besar, kita ikhlas. Macam tu juga dengan bidang kesukarelawan ni. Bila kita paksa untuk lakukan aktiviti kesukarelawan ni, lama-kelamaan kita akan cinta dengan benda tu, minat. Betul lah orang kata, tak kenal maka tak cinta. Betul. Okey, lepas tu kita juga kena tahu aktiviti kesukarelawan ni bukan sahaja orang kata kita kena turun padang untuk turun padang bantu orang-orang susah, main-main benda-benda yang berselut apa semua. Tak, kita boleh enjoy sambil kita membantu orang, kita boleh enjoy sekali dengan orang-orang sekitar. Jadi macam kiranya
yang kita turun padan tu bukan kita seorang, kita ajak sekali kelab-kelab lain, persatuan, ramai-ramai dengan kawan kan. So sambil-sambil tu kita tu pergi tolong orang, kita enjoy the nature sekali, macam tu. Okey, seperti mana juga yang Farah sebut, aktiviti kesukarelawanan ini bukan saja macam turun padang, kita kena bermain dengan selut, membersihkan kekotoran dan semua, tetapi ada juga mereka yang memilih aktiviti kesukarelawanan ini. Mereka tak nak buat benda-benda kotor, mereka nak benda-benda yang macam banyak photo op, yang nampak muka diorang kononnya buat kerja. Jadi adakah ini sesuatu yang sihat dalam aktiviti sukarelawan itu? Datang, memilih dulu nak buat apa, baru dia nak sukarela. Okey, baiklah. Untuk menjawab soalan ni tersebut, saya suka soalan ni. Bagi saya lah kan, setiap orang ni yang mempunyai nature yang berbeza-beza. Sikap pun berbeza-beza. Tapi kalau macam kita cakap, oh dia ni tak minat aktiviti-aktiviti yang jenis yang kotor. Macam mana dia nak turun padan, nak membantu, nak berbakti dekat orang lain? Kita perlukan orang-orang sebegini sebenarnya. Kenapa? Sebab kita kadang-kadang, kalau dia tahu benda ni tak bersih, jadi dia kata, okey, jangan buat benda tu. Macam tu. So, untuk kita sebenarnya kena faham konsep kesukarelawan itu. Maksud sukarelawan tu apa? Memang sukarela. Tapi, sukarelawan ni adalah kita memberi manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atau ganjaran lah. So maksudnya di sini kita jangan sempitkan kita punya pemikiran. Kita kena faham konsep sukarelawan tu dan kita kena ada keikhlasan dalam diri. Fesi saya ada pernah berkata dekat saya, dia ni pernah buat banyak sangat aktiviti kesukarelawan daripada sekolah menengah lagi hinggalah ke peringkat PhD. Dia cakap dekat apa? Macam mana kita nak ukur keikhlasan ni? Macam semut yang berjalan semut yang di atas batu hitam di waktu malam yang gelap. Maksudnya kita tak boleh ukur keikhlasan tu. Jadi di sini kita buat banyak mana pun kita tak tahu keikhlasan tu. Jadi hanya Allah saja yang tahu. Dan juga kita tak boleh nak cakap lah yang macam dia ni memang tak minat yang kotor. Kita boleh banyak lagi aktiviti yang kesukaran kita boleh buat. Contoh, orang nampak yang kotor kan, yang pergi misi banjir nampak kotor, tapi kita ada banyak lagi aktiviti kesukarelawan. Contohnya pengumpulan baju-baju terpakai, barang-barang kita semula kan. Benda tu tak kotor pun, kita ambil je pakaian, simpan dan kita pilih balik. Boleh jadi juga aktiviti kesukarelawan bila mana kita duduk dalam bilik aircon. Kita duduk bilik aircon, duduk sama-sama dengan yang lain, pilih baju, lipat baju yang mana elok lagi untuk kita semula. Itu adalah kesukarelawan juga bagi saya lah. Baik. Jadi artinya kita kena faham bahawa konsep sukarelawan ini dia bukannya satu skop yang cukup kecil, tapi dia skop yang besar dan ada banyak lagi perkara yang boleh dilakukan sebagai dalam aktiviti sukarela. Baik. Sebagai seorang majlis perwakilan pelajar, pastinya anda juga sering bekerja bersama dengan pihak universiti di UPM. Betul. Jadi setakat ini apa mungkin yang telah UPM lakukan untuk mencetuskan minat pelajar UPM itu sendiri untuk lebih bergiat aktif dalam bidang sukarela? Okey, baiklah. Kita kena tahu dulu, kita ni golongan muda, kita ada peralihan zaman-zaman. Kita kena dekat, kita kena buat program yang mendekati jiwa golongan muda. Macam mana tu kita kena buat. Kalau saya kan, saya minat yang aktiviti kesukarelawanan, sama-sama kita release stress. Nampak pelik, tapi contoh kita pergi bersih pantai, tu adalah aktiviti kesukarelawanan kan, bersih pantai, pungut-pungut sampah. Dan pada masa yang sama kita boleh enjoy the nature, kita tengok pemandangan alam apa semua. So perkara-perkara ini golongan muda amatlah minat. Hari tu UPM telah menganjurkan Ocean Action saya lupa dekat mana, dekat Melaka tak silap saya. And then kita buka je penyertaan tu, kita buka penyertaan terus diserbu full. Maksudnya pelajar-pelajar di UPM sendiri memang berminat dengan perkara-perkara macam tu. Jadi kita kena ikut trend lah, orang kata. Ikut trend tapi kalau kita cakap berkenaan dengan sukarelawan dalam kalangan golongan muda, tapi khususnya pelajar ni, kita tahulah pelajar di mana-mana saja pun, IPTA ke IPTS walaupun sekolah menengah, pastinya mereka perlu fokus dulu dengan pembelajaran. Jadi adakah dengan menyertai aktiviti sukarelawan ini, dia sedikit sebanyak akan seperti mengganggu pembelajaran lah, sesi pembelajaran ataupun bagaimana? Okey, alhamdulillah. Setakat ini bila mana saya terlibat dengan aktiviti kesukarelawan ni, saya rasa
tu bukan salah satu punca untuk kita gagal dalam mata pelajaran kan, dalam di universiti. Sebab apa? Malah itu adalah kayu ukur dan batu loncatan kita untuk belajar lebih lagi. Maksudnya, makna katanya kita buat aktiviti kesukarelawan, kita tak abaikan pelajaran. Macam mana tu? Kita fokuslah dalam kelas. Apa yang lecturer ajar, kita fokus. Maksudnya kita tak perlu nak buat kerja 2 kali. Macam tu. Jadi bila ada masa free, jangan pergi lepak apa semua. Boleh, kadang-kadang boleh, tapi ada masa buat kerja, and then time masa yang free kita join aktiviti kesukarelawan tu. Sebab apa? Daripada aktiviti kesukarelawan tu kita jumpa ramai orang, kita akan kenal ramai lagi orang. Kita akan kenal kenal orang ramaian. Macam kita rasa kita susah, sebenarnya ramai lagi yang susah. Jadi itulah saya rasa aktiviti kesukarelawanan ni tak mengganggu pun sebenarnya. Bila kita ada semangat nak belajar, kita fokus dalam kelas. Jadi kuncinya adalah sebenarnya kita harus pandai membahagikan masa dengan pembelajaran dan juga aktiviti di luar kelas. Dan meskipun Farah sebutkan tadi di UPM semua aktiviti yang dijalankan dari segi kesukarelawan ini mendapat sambutan yang cukup baik daripada kalangan pelajar, golongan muda lah. Tetapi ada tak mungkin wujud cabaran untuk mengajak lebih ramai lagi untuk join sukarelawanan ini? Okey, untuk menjawab soalan tu, kita tidak nafikan yang ada setengah pelajar yang tidak minat dengan aktiviti kesukarelawan ni. Mungkin faktor kesihatan, mungkin faktor keluarga tak izin. Tapi kita tak boleh pandang dari sudut negatif. Kita kena pandang dari sudut positif. Sebab apa? Sebabnya ramai lagi yang berminat dengan aktiviti kesukarelawanan ni. Jadi kita kena mendekati jiwa mereka. Dan saya pasti Farah juga sudah biasa dengan aktiviti sukarelawan ini, dah banyak join dah aktiviti sukarelawan ini. Jadi berdasarkan pengalaman Farah sendiri, apakah mungkin impak yang Farah dapat apabila menyertai kesukarelawanan ini? Okey, baiklah. Impak apabila saya menyertai aktiviti ini. Okey, sebenarnya kita boleh bahagikan pada 2 impak ni. Impak jangka panjang dan juga impak jangka pendek. Okey, baiklah. Untuk impak jangka pendek dulu saya kata, impak jangka pendek ni kita boleh kenal pasti potensi diri kita. Kita boleh baiki kelemahan diri kita. Bila kita kenal pasti potensi diri kita, maksudnya kelemahan aku ni adalah cara nak bercakap dengan orang sekitar, orang yang kita nak bantu. Jadi kita boleh improve. Okey, di situ. Dan impak jangka pendek ini adalah akan dihubung kait dengan jangka pendek, impak jangka panjang. Maafkan saya. Okey, impak jangka panjang pula ialah bila kita dah ada pengalaman, kelemahan kita jadikan kelebihan kita. Potensi diri pun kita dah kenal pasti. Jadi mungkin suatu hari nanti kita boleh tubuhkan badan-badan organisasi kesukarelawan, NGO contohnya, ketua NGO. Jadi kita boleh tarik lagi orang golongan muda ni untuk join NGO, buat lagi aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Ataupun kalau contohlah kita tak jadi ketua NGO, mungkin NGO yang akan cari kita. Sebab apa? Sebab kita dah ada pengalaman banyak. Orang macam contoh nak rekrut pekerja kan, sesebuah company ni dia minat juga mencari orang-orang yang berpengalaman dalam bidang kesukarelawanan. Sebab dalam bidang kesukarelawanan ni ada nilai kepimpinan juga, bukan nilai kesukarelawan tapi nilai kepimpinan. Sebab apa? Nak buat program tu dia kena ada kepimpinan, kena bercakap dengan orang-orang bawah kan, AJK semua tu kan. Nak buat proposal macam mana. Jadi dia memberi nilai tambah kepada nilai individu. Tambah, betul. Jadi company akan cari kita pula. Baik, di awal tadi Farah dah menyebut berkenaan dengan Kelab Insan UPM, dan saya pasti Kelab Insan UPM ni pastinya ada membuat banyak aktiviti sukarelawanan. Dan apa yang membezakan Kelab Insan UPM ni dengan kelab-kelab yang di UPM tu? Okey, antara bezanya Kelab Insan dengan kelab-kelab lain, saya cakap yang saya cakap tadi, saya adalah daripada kelas Koko berkredit, yang mana saya wajib ambil kelas tersebut. Kelas tersebut ialah kita diwajibkan untuk mengadakan program komuniti, macam tu. Dan untuk sustainkan benda tu, kita tak nak student ni terhenti di situ je. Habis kelas, habislah aktiviti kesukarelawanan. Jadi Kelab Insan ni mengambil pelajar daripada kelas-kelas tersebut. Jadi habis kelas, masuk Kelab Insan. Jadi dari Kelab Insan pula kita anjurkan pelbagai aktiviti kesukarelawan yang menarik pelajar, yang membantu masyarakat juga, komuniti dan sebagainya. Jadi itulah, bagi saya itulah adalah kelebihan dan
bezanya kelab insan daripada kelab-kelab yang lain. Kiranya dia merekrut pelajar-pelajar yang kiranya memang nak menyertai aktiviti sukarelawanan ini dan kemudian sama-sama berkumpul dan buat lagi besar lagi dari skala kelab insan. Betul, itu kira macam satu platform untuk pelajar grow lagi. Macam tu. Dan saya difahamkan juga dalam masa terdekat Kelab Insan akan ada menganjurkan sebuah lagi aktiviti kesukarelawanan berkaitan dengan alam sekitar. Mungkin Farah boleh jelaskan. Okey, baiklah. InsyaAllah pada 25 dan 26 Jun nanti Kelab Insan akan mengadakan program It's Our Earth Day. Okey, untuk program It's Our Earth Day ni kita menggunakan nilai kesukarelawanan. Nilai kesukarelawanan kita gunakan ni bukan berkait rapat dengan kita nak tolong orang susah, orang asli. Tak, kita melestarikan kehijauan alam ni. Jadi apa yang 25-26 ni, kita minta orang ramai untuk datang ke UPM sama-sama menyumbangkan barangan kita semula. Sebagai contoh, botol-botol plastik, apa lagi, kotak minuman, barangan terpakai lagi, baju terpakai. Baju-baju yang kita kat rumah kita tak nak pakai dah tu, bawa datang UPM. Kami akan salurkan kepada badan-badan yang bertanggungjawab lah. Jadi di situ, di samping kita tu adalah ni kesukarelawanan juga, menderma, memberi sumbangan, dan pada masa sama kita melestarikan kehijauan alam. Maksudnya kotak-kotak minuman tu kita dapat kerjasama daripada Tetra Pak, Alam Flora, Bajenas, LLSCM, Lifeline Clothing Sendirian Berhad. So syarikat-syarikat inilah membantu kami juga. Jadi barangan kita semula ni, kan contoh Tetra Pak kan. Tetra Pak ni dia ambil kotak minuman, aluminium kotak minuman tu kita gunakan untuk membuat barangan lain. Jadi maksudnya setiap barangan kita semula tu memberi faedah lain kepada kita, kepada orang masyarakat luar. Macam tu. Jadi disebabkan itulah kita Kelab Insan ni nak mengadakan sesuatu aktiviti sukarelawanan yang kali ini menjaga alam sekitar. Betul, pula. kita tak nak UPM nak membuka mata UPM juga. Maksudnya pelajar UPM, alam sekitar ni merupakan nilai kesukarelawan juga. Kalau kita kumpul barangan-barangan tersebut, kita melestarikan alam. Sebab apa? Sebab kita nak duduk lama kan dekat bumi ni. Jadi kita kena jaga Mother Nature kita. Baik, jadi sekiranya anda berkesempatan pada 25 dan juga 26 Jun ini, mungkin boleh datang ke UPM untuk kita menderma barang-barang yang tak diperlukan lagi. Baju-baju lama, sampah-sampah yang kita rasa sampah tu, tapi sebenarnya boleh digunakan untuk perkara lain pula. Baik, Farah, mungkin sebelum kita mengakhiri episod Darah Muda kali ini, kepada anak muda di luar sana yang masih lagi mungkin agak takut-takut, rasa was-was ataupun rasa macam belum wujud lagi kecintaan terhadap aktiviti sukarelawan ini, apakah yang Farah nak sampaikan kepada mereka? Okey, baiklah. Di sini saya nak nyatakan dekat semua golongan muda. Okey, golongan muda di sana, ayo kita sertai aktiviti-aktiviti kesukarelawan ini. Sebab apa? Mungkin awalnya kita rasa takut, boleh ke aku buat ni? Tapi jangan risau, bila kita dah buat, kita akan rasa cinta dengan perkara-perkara aktiviti kesukarelawan ni. Sebab kita buat orang happy tau. Jadi maksudnya bila kita rasa kita buat orang lain happy, kita pun akan rasa happy. Di situlah ketenangan yang sebenar kita dapat. Jadi jangan takut, jangan segan, joinlah aktiviti-aktiviti kesukarelawan yang dianjurkan oleh pihak kolej ke, pihak universiti ke, NGO luar ke. Join je. Dari situ kita rasa, wah, macam tu. Kita akan selantiasa berminat untuk join misi kesukarelawan ni. Baik, jadi meskipun di Darah Muda ini kita memfokuskan kepada golongan muda, tetapi aktiviti kesukarelawanan ini tidak hanya terhad kepada mereka yang berusia muda. Kita semua, seluruh keluarga Malaysia juga mempunyai hak yang sama, mempunyai peluang yang sama, tetapi dia berbalik kepada kita. Adakah kita mahu? Dan saya kira menyertai aktiviti sukarelawanan ini bukannya sesuatu yang akan membuang masa, kerana ia akan memberikan kita banyak nilai tambah yang kadang-kadang kita pun tak sedar wujudnya nilai tambah itu, dan kita juga akan sendiri merasakan diri kita akan jadi lebih maju sebagai seorang manusia. Betul. Ataupun di mana saja kita berada, apabila kita mempunyai apa yang tersebut sebagai common sense ini, pastinya kita akan menjadi seseorang yang lebih baik. Baik, itu sahaja bagi edisi Darah Muda kali ini. Saya harapkan agar anda mendapat banyak input khususnya berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, dan jangan lupa janji temu kita pada edisi ataupun episod Darah Muda yang akan datang. Saya Diah Muhammad Jaiz. Terima kasih kerana setia bersama Bernama TV. Kita jumpa lagi.